Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita bersiaran CGL Hands Online Session PGB 1000 ke-51. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, hari ini tajuk CGL Hands Online Session PGB ini adalah aplikasi produktiviti dan AI dalam pengurusan pendidikan. Perkongsian ini akan diberi oleh yang berusaha Dr. Ihsan bin Ismail, Ketua Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi IAB Bandar Insight. Tanpa melengahkan masa tuan-tuan puan-puan, saya mempersilakan Dr. Ihsan untuk meneruskan surat beliau. Dipersilakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh, jelas doktor. Baik, Alhamdulillah. Jadi hari ini sampai masa lagi sekali untuk saya berkongsi kaitan dengan apa yang kami lakukan di Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi di IAB. Saya mengalu-alukan kedudukan, kehadiran semua peserta pada petang ini. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya dah share slide saya, boleh nampak ya? Baik, tuan-tuan dan puan, untuk kali ini saya akan tunjukkan macam mana kami di Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi menggunakan ataupun utilize Google Keep dan juga AI dalam nak membuat laporan, nota, nak buat task list dan pelbagai lagi. Untuk itu kita akan mulakan dengan terus kepada hands on. Jadi saya mohon tuan-puan untuk sedia dengan aplikasi Google Keep yang pastinya sudah ada dalam phone masing-masing. Nak guna dekat laptop pun boleh. Dan juga AI apps seperti ChatGPT. Boleh juga guna yang lain, tapi kita fokus kepada ChatGPT hari ini. Jadi untuk itu kita tengok dulu apa maksud Google Keep. Tuan-puan pernah guna ke Google Keep? Kalau pernah guna boleh tulis kata ya. Kalau tidak pernah boleh tulis kata tidak. Pasti ramai yang sebenarnya biasa dengan Google Keep ni. Jadi mungkin hanya sekadar membuat catatan ringkas ya. Kalau di pusat saya kami gunakan sepenuhnya untuk berkongsi laporan, untuk memuat naik minit mesyuarat dan sebagainya ya. Baik tuan-tuan dan puan, ini gambaran kaitan dengan Google Keep itu. Dia digunakan untuk mengambil nota, untuk membuat senarai SMA, untuk membuat urusan kita di pejabat dan sebagainya. Yang peribadi pun boleh. Dan kelebihan Google Keep ini adalah dia ringkas dan mudah digunakan, dan saiz yang diperlukan untuk penyimpanan juga tidak besar, dan keperluan untuk internet yang laju dan banyak tu tidak perlu sangat. Bermaksud dengan internet yang mungkin biasa-biasa saja kita masih boleh akses dengan baik. Dan Google Keep ini juga membolehkan kita berkolaborasi dengan sesiapa saja yang kita nak share nota yang kita dapat. Jadi apa yang berlaku di pusat saya, bila kami buat laporan ataupun buat minit curai ataupun nak buat senarai SMA, kita akan share dengan pegawai pensyarah dan juga AKP di pusat lah, untuk membolehkan kita sama-sama lihat. Dan Google Keep juga boleh digunakan untuk menjadi sebagai reminder, dan dia juga boleh disingkan dengan pelbagai device yang lain. Jadi kalau kita buat di phone, kita juga boleh buka dekat tablet, dekat laptop. Dan saya sendiri memang kalau pergi ke mana-mana mesyuarat, saya tidak bawa kertas dan buku dan pen lagi. Saya akan gunakan tablet, laptop ataupun just handphone saya saja.
Okay. Selain itu, untuk Google Keep ini kita juga boleh mengambil nota dengan menggunakan dictation. Iaitu kita boleh gunakan voice to text punya capability lah. Jadi kita tekan dekat voice typing, kita cakap saja dan nota tu akan keluar. Jadi ini akan memudahkan kita nak ambil nota, especially dalam keadaan yang nak cepat. Kita tak perlu type, tak perlu tulis, kita just cakap saja. Okay, ini cara untuk mengaktifkan dictation. Kalau tuan-puan belum pernah buat lagi, pergi dekat Google Voice Typing, kemudian pilih bahasa lah. Boleh bahasa Melayu, boleh bahasa Inggeris. Dan bila kita nak bercakap, kita hanya perlu tekan dekat simbol mic tu dan cakap je. Dia akan menggunakan nota. Sekarang saya nak tunjukkan secara hands-on apa yang kita boleh buat. Ini adalah Google Keep yang saya gunakan di pejabat saya. Contohnya pagi tadi pegawai saya Dr. Nazar telah diminta untuk menghadiri mesyuarat bersama Yayasan Didik Negara. Jadi beliau telah membuat catatan ringkas lah dalam tu untuk dikongsikan dengan saya. Selain itu, sebagai contoh di sini ada tugasan-tugasan yang perlu dibuat. Jadi saya just type ataupun buat senarai hemat di situ. Ada juga yang saya minta pegawai saya buat. Contohnya adalah di sini. Dia perlu buat bengkel pembelian pendidikan digital pemimpin sekolah di Kudat. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu disenaraikan. Bila dah selesai, dia boleh tick saja dan akan nampak di sini completed items. Jadi ini adalah cara saya memantau tugasan pegawai saya. Kita nampak di sini pelbagai nota telah pun saya buat sini. Antaranya adalah laporan pelaksanaan program pembuatan pendidikan digital dipapar pada bulan Mac lalu. Jadi kita boleh masukkan gambar-gambar, kita boleh masukkan background, bukan warna putih saja, boleh jadi pelbagai warna kita nak, dan kita boleh collaborate. Di sini kita collaborate. Bila kita collaborate ni maksudnya orang yang kita masukkan email itu, dia boleh baca nota dan dia boleh juga buat perubahan pada walaupun ada version history. Kalaulah ada yang buat perubahan pada nota dan menyebabkan dia berbeza daripada yang sepatutnya, kita boleh pergi balik kepada version history sebelum dia lakukan perubahan tersebut. Dan kita boleh tahu siapa yang buat perubahan tersebut. Nota ini juga kita boleh add label, kita boleh pinkan dia, dan juga kita boleh gunakan kalau kita ambil gambar dan kita nak convert kepada teks pun boleh. Jadi di sini contohnya nak buat nota baru, kita nak buat tentang laporan pelaksanaan CGL Februari 51. Jadi kita bolehlah tulis nota dekat sini. Tarik pada dan lain-lain lah. Pengisian dan sebagainya dia boleh tulis. Dan katakan kita ada gambar yang kita nak masukkan. Kita klik dekat sini add image dan kita boleh pilih gambar apa kita nak. Contohnya katakan saya nak masuk satu gambar berkaitan dengan program. Katakanlah program pendigitalan IAB. Kan gambar ini lebih kepada file, tapi anyway dia akan capture gambar tu lah. Oh sorry, dia tak boleh, dia akan upload gambar saja. Okay, pilih sekali di sini.
Saya nak masuk gambar. Okey, gambar ni lah gambar. Oh, dia ada syarat tidak boleh lebih 10 MB dan 12 MB, 25 MB. Okey, tak apa. Anyway, apa yang saya nak beritahu adalah dia ada satu function yang dia boleh grab tag daripada gambar. Ini contoh ni lah. Ini gambar ni. Kita nak kalau nak grab tag tu pergi dekat apa yang tu kita akan buat selepas ini. Dia ada function dekat sini yang dia boleh baca tag dalam tu dan convertkan kepada tag. Walaupun gambar tapi dia terus jadi teks. So, saya akan demonstrate kemudian. Okay, ini secara ringkasnya tentang penggunaan Google Keep. Ya, tuan-tuan. Apa yang saya nak highlight di sini adalah dari segi penggunaan Google Keep ini, dia sangat-sangat memudahkan untuk kita berkongsi apa sahaja laporan berkaitan dengan contohnya aktiviti yang kita hadir atau mesyuarat yang kita hadir kepada sama ada bos kita ataupun anak buah kita dan sebagainya. Baik. Seterusnya, saya nak tunjukkan macam mana kita menggunakan AI untuk kita enhancekan report kita dan kemudian kita akan kongsikan report itu di dalam Google Keep. Baik. Balik kepada slide saya ni. AI ni saya pasti ramai yang dah sangat-sangat aware ataupun mahir menggunakannya, dan kita nak fokus kepada generative AI. It is actually just a small part of the whole AI punya bidang ni. Dia ada machine learning, dia ada deep learning dan ada generative AI. Generative AI ni dia ada subset kepada deep learning, dan bila kita bagi prompt kepada AI, dia akan generate sama ada teks ataupun gambar dan pelbagai lagi lah. Dan platform yang kita biasa gunakan sekarang adalah ChatGPT, ada juga Copilot, ada Gemini, ada Perplexity dan pelbagai lagi, dan semuanya boleh diakses melalui IDA 5 ataupun secara direct lah. Dan bila kita nak buat prompt, dia ada kerangka yang kita kena follow supaya kita dapat jawapan yang lebih baik. Ada pelbagai kerangka yang mudah dan sesuai dengan kita adalah RTF. RTF stand for Role, Task, Format. Saya akan jelaskan ni. Selain daripada itu, kita ada TAG, Technical, Application, Graphic. Ataupun RISE, Reflect, Inspiration, Support dan Exploration. Semua ni ada kegunaan dia tersendiri untuk membolehkan kita mendapatkan input yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Okay, kita fokus kepada RTF, Role Task Format. Jadi, katakan sekarang ni kita nak buat laporan berkaitan dengan aktiviti CDL pada hari ini. Kita gunakan Role Task Format, dia punya prompt akan jadi macam ni. Saya seorang pengetua atau guru besar atau cikgu guru lah yang telah mengikuti program CDL PGB siri ke-51 secara dalam talian. Berdasarkan maklumat yang dilampirkan, mohon tuliskan satu laporan lengkap mengikut format laporan rasmi. Tuan-puan hanya perlu capture gambar ni, boleh ambil gambar dan attachkan ke dalam ChatGPT ataupun mana-mana AI dan minta dia come up dengan laporan tersebut. Okay, untuk ini mungkin yang mengikuti dalam laptop tu, tuan-puan boleh screenshot dan buka AI dan pastekan dalam tu. Okay. Dua benda lah yang nak kena pay. Ini adalah dia punya arahan untuk dia buat laporan dan ini adalah maklumat yang kita akan bagi. So, very simple punya maklumat. Dengan sedikit
maklumat tentang pengisian, siapa penceramah dan sebagainya. Kita try apa yang kita akan dapat daripada. Katakan saya share, saya screenshot yang dulu. Dan saya akan buka ChatGPT. Dan saya paste saja di situ. Tak dapat nak upload pula. Sekejap saya check. Oh. Cuba lagi sekali. Ini saya just copy paste dia punya teks saja. Dan saya akan then upload from computer. Something wrong with my, dia tak boleh nak upload. Okay, tak apa. Saya just copy paste saja. Log out dulu. Dan saya login semula. Cik Ashraf juga biasa menggunakan kan kata ni. Apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah macam mana kita boleh bagi data ringkas saja dan dia akan buatkan laporan yang lengkap untuk kita. Saya ada isu dengan saya punya ChatGPT ni, kita dapat nak login. Internet okey. Internet okey. Dan saya dengan Cik Ashraf, kami sedang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu. Jadi sekarang ni sedang tunggu flight dekat KLIA. Sambil itulah kita buat kita punya kelas ataupun sesi perkongsian ini. Saya isunya adalah internet tadi. So saya connect kepada saya punya own internet. Dan sekarang saya cuba untuk. Okay, now dah okay. Ini adalah nota yang saya dah buat secara ringkas tadi dan yang saya tuliskan tadi adalah arahan. Dan kita tengok apa yang dihasilkan. Jadi nampak dengan nota yang sangat ringkas saja, dia telah menjadikan nota itu lebih lengkap dan terperinci. Dok, ada satu pertanyaan dalam talian daripada Puan Jannah rasa. Minta izin bertanya, jika kita snap picture tulisan beserta kotak, apabila upload di ChatGPT akan keluar juga ke maklumat yang sama?
Apabila kita upload kan, kita dah copy gambar tadi macam Dato' ya. Adakah dia akan keluar maklumat yang sama? Ya, setakat ini memang tak ada isu lah. Memang bila kita copy paste tu, dia akan keluarkan maklumat. Dia boleh baca lah maklumat dalam gambar yang kita copy paste itu. Setakat ini saya buat, tak ada masalah. Yang tadi yang dot copy tu kan, dalam bentuk gambar tu yang dibaca setiap maklumat dan memberikan arah ke apa ni, laporan seperti yang diminta lah. Betul, betul. Okey, harap Jadi, menjawab pada Puan Jana. mula-mula saya tak boleh nak copy paste tadi. Sebenarnya saya punya sign in kepada ChatGPT tadi, saya kena sign out dulu and then sign in semula. Sebab saya tadi dah sign in. Kemudian saya tutup laptop ni, bawa ke tempat ni dan saya buka balik tanpa sign in semula. So dia mungkin dah hilang maklumat tu. That's why tak boleh, tadi tak boleh. So, Okey, ya, Dok. Terima kasih, Dok. jadi sekarang tuan-tuan boleh nampak begitu detail dia punya. Nak kita detail sangat tu, mungkin kita boleh detailkan lagi kalau kita nak. Tapi bayangkan daripada nota yang sangat ringkas seperti ini tadi, seperti ini, kita dah dapat laporan seperti ini. Dan sekarang kita akan copy paste laporan ini ke dalam Google Keep untuk kita berkongsi dengan orang lain lah, dengan sama dengan ketua kita ataupun rakan-rakan ataupun anak buah kita lah. Untuk itu saya akan select dan copy. Kalau dalam phone, tuan-puan boleh select text juga. Pergi dekat Google Keep tadi. Okay, yang ini. Okay, jadi laporan program dia ini. Pakai tajuk laporan kat sini. And then yang ni kita boleh masukkan lah, nak tarikh hari ni dan sebagainya. Dan di bawah ni tuan-puan boleh collaborate. Jadi di sini saya akan collaborate dengan Cik Ashraf. Saya akan klik. Mungkin saya akan collaborate lagi dengan kawan saya yang lain. Contohnya Puan Suryani, Puan Farah. Jadi automatically mereka akan dapat laporan ini. Dan saya juga boleh masukkan gambar. Sekarang ni saya akan buka dekat saya punya phone dan ambil gambar. Di apa yang kita buat ni di dalam laptop, dia punya Google Keep ni, sebenarnya kita buka dalam phone, automatically dia akan ada dalam phone. Jadi sekarang dah ada di sini, saya akan ambil gambar. Foto. Ni. Cik Ashraf sedang moderate kan sesi ini. Ini dah masuk dan tuan-puan boleh tengok di sini. Nanti kejap lagi dia akan update. Dah ada. Cik Ashraf sedang moderate kan sesi ini. Jadi, mudahnya penggunaan Google Keep ini adalah saya dapat berkongsi maklumat secara real time. Jadi bila saya attend mana-mana meeting, saya akan terus share dengan saya punya ketua jabatan. Ada 3 orang buat saya. Jadi masa saya sedang meeting, saya akan tulis maklumat apa yang saya dapat dan mereka boleh dapat secara real time lah pada masa yang sama. Dan kalau perlu apa-apa tindakan, mereka boleh ambil terus tindakan. Biasanya saya akan minta mereka bersedia untuk turut mengikuti mesyuarat itu dalam dengan cara follow apa yang tulis dalam Google Keep ini. Baik tuan-tuan puan. Maksudnya, Dok, kalau kita buat di laptop dan terus kita ada Google Drive, ada akaun yang sama dalam handphone kita atau mana peranti, automatically dia akan synchronize lah. Betul. Jadi di mana saja kita akan dapat. Dia akan terus synchronize. Jadi itu kelebihannya ya. Cuma tadi doktor gunakan ChatGPT, kan di bawah sana ada satu ikon copy. Kenapa doktor highlight dan tak gunakan ikon copy itu? Soalan yang bagus. Kalau kita copy yang ini kan, maksud saya yang ini, kita copy kan. Okay, kalau kita copy dan contohnya kita pastekan kat dalam Word, dalam file yang baru, kita paste. Nampak ni dia punya format tu tak berapa cantik sebab dia akan ada star, dia akan ada apa ni,
garis-garis itulah. Tak nampak format macam laporan Format lah, itu tak macam kita boleh. tulis. Oh, okey. Okay. Alright. Lagi katakanlah saya copy lagi sekali. Tag yang saya nak saja. Bermula dengan ini. Sampai ke sini. Okay. Jadi kita tengok balik perbezaan dia. Oops. Dia lebih cantik kan? Format dia tu. Dia tak ada star tu semua tak ada. Star tu maksudnya dia nak bold kan. Okay. Baik, teman-teman. Setakat ini saya telah tunjukkan satu penggunaan Google Keep itu sendiri untuk kita buat laporan dan juga untuk kita buat task list, senarai semak dan sebagainya, dan kita boleh kongsikan dengan anak buah kita, dengan siapa yang kita nak kongsi lah. Dan mereka juga actually boleh buat perubahan kepada nota tersebut. Namun kita boleh tahu siapa yang buat perubahan sebab dia ada version history. Katakan ada orang dah kacau nota, dia jadi tak elok, kita boleh patah balik kepada version yang sebelum dia buat perubahan. Jadi tak ada isu lah di segi tu. Baik, seterusnya berkaitan dengan penggunaan AI tadi. Sekarang ni kita nak buat slide pula. Slide. Okay, slide. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti ada ramai yang dah tahu penggunaan gamma AI. Bagi yang belum pernah guna gamma AI, tuan-puan boleh scan QR code itu untuk masuk ke gamma AI. Gunakan email, daftar dengan email yang mungkin belum pernah daftar lagi gamma AI. Kalau pernah daftar, daftarkan yang baru. Gunakan email yang belum digunakan. Okey, sebab apa? Bila tuan-puan scan QR code ini dan daftar akaun yang baru dalam Gamma AI, tuan-puan akan dapat ekstra 200 kredit. Biasa dia akan bagi 400 saja. Tapi dengan gunakan QR code ini, tuan-puan akan dapat 600 kredit. So, dengan 600 kredit tu, tuan-puan boleh buat at least 15 pembentangan lah. Dan setiap pembentangan tu dia boleh ada sampai 10 slide. Kalau 400 kredit saja, boleh buat hanya 10 pembentangan. Okay, jadi tuan-tuan boleh scan dan masuk ke Gamma AI. Now saya akan pergi ke Gamma AI. Penggunaan Gamma AI ni akan memudahkan kita nak buat presentation slide dalam masa seminit 2 minit saja, kita boleh siap. Okay. Contohnya sekarang ni saya nak create new AI, new slide with AI. Dia ada 3 pilihan. Pertama, kita boleh paste in text. Yang kedua, kita letak prompt saja, dia akan generate. Dan yang ketiga, kita boleh masukkan file dan dia akan generate daripada file tersebut. Tadi kita dah ada nota yang dibuat oleh ChatGPT yang kita masukkan ke dalam Google Keep kan. Saya nak ambil nota ni. Dan saya masukkan ke dalam paste in text ni. Utara ini kita masukkan. Okay. Sekarang kita nak dia buat presentation slide based on apa yang ada dalam ni. Klik continue saja. Dan di sini tuan-puan boleh tambah maklumat. Contohnya kita nak tulis laporan ini kepada siapa. Mungkin di sini kepada mentua dan guru lah. Bukan mentua, guru besar dan guru. Dan guru sekolah di Malaysia. Dan tone dia informatif, profesional dan menarik. Bahasa Melayu. Dari segi images ni, kita boleh pilih beberapa model. Okay. Dia ada playground,
stable diffusion, flux fast, imaginary fast. Ini semua yang free lah. Yang ada tanda pro dengan plus tu kita kena bayar. Biasanya saya akan pakai imaginary fast. Dan di sini kita boleh describe gambar macam mana kita nak. Okay, katakan kita nak gambar pengatua besar guru yang mengikuti sesi perkongsian amalan baik secara dalam talian. Mereka menggunakan gadget. Thank you. Ini tambahkan di Malaysia. Gambar tu nanti akan mencerminkan kita di Malaysia. Then klik continue. So far okay, tuan-tuan boleh follow ya. Kalau soalan boleh tanya, nanti moderator Cik Ashraf akan berikan soalan itu kepada saya. Dan di sini ada pelbagai team yang kita boleh pilih. Normally saya akan gunakan team. So, ya. Ada yang tak dapat tengok QR code tadi nak scan. Oh, okay, tadi tu nak scan balik. Okey, boleh. Saya buka balik. Yalah, kalau guna kalau scan ini, tuan-puan dapat 600 kredit. Dan ada yang nak scan tak dapat tadi. Kita bagi masa untuk dia scan sekejap dalam sini. Scan dulu. Okay. Ya, bila guna gambar ni, kredit ni sangat-sangat penting lah. Sebab kita setiap kali buat satu pembentangan, kita akan guna 40 kredit. So, apa yang berlaku adalah kita akan gunakan pelbagai akaun untuk membolehkan kita dapat lagi kredit lah. Jadi buka satu akaun, dapat 600 kredit, dah habis, kena pakai akaun lain dan seterusnya lah. Okay, boleh Baik. Balik kepada yang tadi. Okay, sekarang ni kita kena pilih tema. Okay, tengok apa tema sesuai di sini. Saya base-nya suka yang cerah lah, yang light. Saya tidak suka yang gelap. Okay, katakan kita ambil consultant consultant. Dan klik generate. Terus sekarang dia sedang generate. Daripada nota yang kita buat tadi dalam actually AI yang buatkan, yang enhancekan kita, and then kita nak bentangkan kepada kawan-kawan yang lain dengan cara yang lebih menarik. Kita buat, kita minta gambar buat slide kita dan nampak di sini dah siap. Jadi bila saya minta tadi guru besar guru di Malaysia kan, saya nampak gambar-gambar dia pun memang menunjukkan ciri-ciri orang Malaysia dan yang sedang mengikuti secara dalam talian. Itu semua bergantung kepada prompt yang kita berikan. Mereka sedang mengikuti dalam talian. Okay, jadi bukan saja kita buat report yang terperinci dalam chip tadi, kita juga boleh bagi report dalam bentuk PowerPoint. Memang sekejap saja siap. Dan bila dah siap macam ni, kita pergi dekat share dan kita export to PowerPoint. Bila kita export ke PowerPoint, kalau tuan-puan nak modify, nak tukar font ke, nak tukar gambar ke, masih boleh buat lah. Dan baru kita akan tunjukkan ataupun berikan kepada siapa yang kita nak berikan laporan tersebut. Ini dah siap. Automatically ini baik saya sebenarnya, tapi kita buat lah. Kita nak masukkan kita punya organisasi pun boleh di sini. Tambahlah me kemudian bagi nampak ni macam katakan dia punya tulisan ni kurang menarik sebab dia mungkin kecil ke, kita boleh highlight dan kita besarkan sikit dan kita boleh bold kan, macam tu. Ni pun kita boleh bold kan. Jadi ini yang maksud saya, kita boleh modify PowerPoint yang telah disediakan ini.
Betul tu. Oh. Baik, seterusnya. Tadi saya tunjukkan macam mana kita boleh buat slide tadi dengan menggunakan ya, saya balik kepada prompt tadi. Okay, saya gunakan Dia boleh generate berapa slide, Doktor? maksimum boleh 10 yang free. Yang free 10 lah. Okay. Kalau kita bayar dapatlah 15. Kalau bayar yang sikit lah. Kalau bayar lagi mahal sampai 30. Tapi apa yang berlaku adalah saya akan buat beberapa kali. Jika slide saya tu katakan 20, saya akan buat 2 kali dan saya akan combine sendirilah. Tak perlu bayar. Baik, sekarang nak create new AR ni, saya nak tunjukkan contoh yang kedua. Tadi saya tunjuk piece in text. Katakan kita nak generate pula. Generate. So, describe saja apa yang kita nak. Di sini 8 kad kan. Kita boleh pergi sampai 10 kad. Ini maksimum. Dalam bahasa Melayu. Okay, Ashraf nak saya buat slide apa? Saya nak bagi prompt kat ni. Okay. Tengoklah. Slide Lantai apa? Putaran. tentang apa itu Google Keep dan cara menggunakannya. Dalam kalangan guru sekolah. Contoh yang kita generate. Dia akan buat outline. Okay, apa itu Google Keep, kelebihan menggunakan Google Keep, cara mengakses, mencipta nota baru, menyusun nota, menggunakan ciri penting dan macam-macam lagi. Kita boleh edit. Kalau kita rasa macam outline ni tak sesuai, kita boleh ubah sesuai. Okay. Lepas tu kita pergi dekat bawah ni, macam biasa dia punya image tu, kita boleh pilih. Katakan kita pilih image entry fast juga. No, tadi dah buat image entry fast, sekarang kita pilih flat fast pula. Kalau playground tu tak best, dia akan keluarkan ilustrasi yang kadang-kadang tak betul lah. Dia punya gigi tak cantik lah, telinga dia tak betul dan sebagainya. So yang ni tuliskan guru di Malaysia sedang tekun menulis nota dalam Google Keep dengan menggunakan peranti digital. Kita tengok, continue. Kita pilih tema apa lagi, tema prism pula. Dan klik generate. Kalau tadi kita ada nota, kita minta dia baca nota dan dia buatkan slide. Kali ni kita buat prompt. Kita tak ada nota, kita bagi prompt saja. Ada soalan so far? Ada soalan? Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh saja tanya. Oh, ada yang tanya boleh guna akaun Gmail kot. Maksudnya boleh. Boleh. G Guru. Boleh. Macam G Guru boleh. Boleh. Ni any Gmail account. Ni Guru G tu boleh ataupun personal pun boleh. Baik, kita tengok ni dah siap. Okay, jadi kita download dulu. To PowerPoint. Okey, dah siap. Kita buka. Kita boleh nampak sini. Kalau sebelum ni tak pernah guna ataupun tak pernah dengar Google Keep, sekarang sudah ada slide yang dah tuan-tuan boleh buat ataupun minta AI buatkan dan belajar daripada slide tersebut. Google Keep memudahkan pengurusan maklumat untuk guru. Okay, kelebihan dia dan macam mana nak akses.
Lepas tu macam nak buat nota baru, macam nak tulis dan susun nota, apa ciri-ciri dia yang bagus lah. Dan ada lampiran, boleh tambah gambar dan sebagainya. Boleh berkongsi, boleh menyelesaikan paparan dan tetapan, dan akhir sekali dia ceritakan manfaat Google Keep kepada guru. Nampak gambar-gambar ni adalah berdasarkan kepada penjelasan kita tentang image yang kita nak. Tadi saya kata guru kan, guru buat nota dalam Google Keep menggunakan peranti. Guru tu di Malaysia. Kalau kita tidak kata guru di Malaysia, dia akan keluar gambar-gambar guru yang mungkin lebih kepada negara barat lah. Itu cara yang kedua. Yang ketiganya tuan-puan, berbalik kepada kita punya gambar tadi. Yang ketiga, saya pergi kepada home, buat create new ni. Tadi kita ada tunjukkan paste index. Yang kedua generate. Yang ketiga kita import file. Katakan kita ada file dan kita import daripada kita punya file dalam laptop kita. Katakan ni, saya nak buat tentang apa saya tengok dulu yang bersesuaian. Asyarah pada apa-apa yang bersesuaian untuk kita buat. Kita buat. Kelas 3. Okey. Tengok ni. Cuba tengok ni. Aktiviti PDP, matematik. Adalah cuba yang ni. Cuba saya tak pasti apa dalam ni sebenarnya. Tapi kita try dulu. Kita tengok apa yang dia boleh buat. Kalau dia besar, file tu dia akan ambil masa sikit lah. Kalau tak besar, sekejap saja. So, daripada file ini, dia akan createkan dia punya outline. Lepas tu, kita tengok kalau kita setuju dan kita boleh teruskan. Dia ada history di sini. Apa yang dah dibuat sebelum ni. Kalau file besar, masuk lama sikit kan? File besar ni, saya file besar tadi tu. Setakat ini, tuan-puan boleh follow apa yang saya dah terangkan daripada awal tadi. Saya bermula dengan penggunaan Google Keep. Lepas tu saya tunjukkan macam mana kita boleh gunakan AI untuk enhance kita punya laporan. Lepas tu kita masukkan balik ke dalam Google Keep dan kita share dengan siapa yang kita nak share lah. Dan seterusnya kita buat slide menggunakan gambar AI. Itu maklumat tuan-tuan dan puan. Penggunaan AI tadi untuk buat nota ataupun laporan tadi sebenarnya bukan itu saja. Kita boleh buat minit mesyuarat, kita boleh buat Excel, kita boleh buat gambar raja, macam-macam lagi dia boleh buat. Alhamdulillah penasihat kata boleh follow. Harap apa yang dibentang ataupun dikongsikan hari ini memberi manfaat lah kepada tuan-tuan dan puan. Ini sikit saja, sebab masa pun limited kan. Biasanya kan saya dan tim di IIB, kami ada buat program pembudayaan pendidikan digital di PPD lah, di pelbagai PPD di seluruh Malaysia. Dan in fact besok kami akan ada sisi yang sama di PPD Marang, Terengganu. Jadi sekarang ni saya dengan Cik Ashraf sedang menunggu flight ke Terengganu lah. Kita akan ambil masa 1 hari untuk jelaskan tentang macam mana kita boleh gunakan Google Keep, Google Doc, Google Slide, Google Sheet secara berkolaborasi, dan penggunaan Google Calendar. That is very interesting. Google Calendar yang kita boleh cipta kalender baru, dan kita juga boleh minta AI untuk katakan kita dah ada kalender dalam bentuk Word ke apa semua, dia akan convertkan ke Excel dan kita boleh upload secara automatik ke dalam Google Calendar. That is very, very useful dan interesting lah untuk kita utilize. Masih lagi, mungkin file saya tadi terlampau bos. Saya cuba lagi sekali, kita pakai yang lain pula. Kita akan create new AI, import file.
kesesuaian. Ashraf ada contoh file yang sesuai? Uh, Baik. Ni laporan pelaksanaan kursus MDT. Okay, kita try. Dia akan jadi lambat bila ada gambar kot. Ada banyak gambar dalam. Jadi, gambar lah. Maksudnya ada gambar dalam tu. Actually tuan-puan, AI ni boleh buat macam-macam lah. Yang kami tunjukkan petang ni bahagian kecil saja. Tuan-puan boleh explore AI dan kalau saya nak tunjukkan sedikit dalam Delima ni, tuan-puan, kita ada banyak aplikasi AI dalam Delima. Ini 2 minggu lepas ada seorang guru besar berkongsi tentang macam mana dia buat data driven menggunakan AI. Puan Nurul Huda dari Penang. Very interesting sebab dia dah berjaya utilize AI untuk membantu menganalisis data-data dan memberikan maklumat yang membantu kita untuk membuat keputusan. Especially di pihak pengetua guru besar dan guru-guru sekolah. Okay, ini dah siap. So, kita klik continue. Dan kemudian ada dia punya maklumat lah dalam masalah ni. Okay. Di sini AI images saya pakai Canva juga. Guru-guru MDT, guru-guru mengikuti latihan berkaitan digital. We continue. Kita pakai inilah yang pertama dia. Pearl pula. Ada 5 tadi, yang the first icon ni ada AI tools dan pelbagai AI punya app dalam ni. Yang kita pakai ChatGPT, kita ada Perplexity, Copilot, Gemini, Conquer dan pelbagai lagi. Masing-masing ada kelebihan dia tersendiri. Kalau tuan-puan nak buat research, nak dapatkan sumber yang sahih, better pakai Perplexity. Kalau ChatGPT dia boleh, sumber dia tu kadang-kadang dia tipu saja. Okay, dah siap. Daripada laporan berkaitan dengan kursus itu tadi, saya dah buat dalam bentuk slide ni. Jadi, apa yang saya nak highlight di sini adalah kita boleh ada 3 cara untuk kita nak buat slide menggunakan AI dalam Gamma. Kita fill in text, kita generate dan juga kita boleh import file. Yang sedang dibuat sekarang ni adalah kita import file. Tadi saya tidak tukar dia punya bilangan kad tu kepada 10, jadi dia buat 8 saja. 8 tu dia punya macam default lah. By default dia buat 8. Okay, dah siap. Dan kita boleh download, export to PowerPoint. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, boleh terus tanya. Cik Ashraf ready untuk maklumkan soalan itu kepada saya. Boleh kan? Tak ada email demo pun tak apa. Sebab ini kita boleh gunakan apa-apa email je. Email. Not necessary Gmail kan? Email lain pun boleh. Yang tak ada akaun Delima pun boleh access dari personal account lah. Kan, cuma nak masuk portal Delima tu memang perlu akaun Delima lah. Tetapi kalau setakat nak cek AI macam ChatGPT ke Delima tanpa menggunakan akaun Delima, rasanya kita boleh terus masuk saja ya, kita gunakan personal email. Contohnya nak masuk ke ChatGPT, tak mestinya guna Delima lah kan?
kita boleh terus type saja ni ChatGPT dan kita boleh login lah. Cuma kalau dalam kalangan guru-guru KPM ni, kita galakkan guna D5 sebab bila pakai D5, maksud kita utilize platform tu dan dari segi tahap apa kita panggil, tahap ataupun keaktifan kan, peratus yang aktif menggunakan tu akan meningkat lah. Tahap penggunaan tu akan meningkat. Jadi saya kita galakkan guna D5 lah. Baik, yang tadi dah siap di sini. Nampak? Saya just share sikit. Persoalan dah. Ya. Kalau kita record voice dalam meeting, very good. Sebenarnya bila kita record voice, dia ada app yang boleh transcribekan voice itu, dan daripada transcription itu kita boleh minta AI untuk macam buat ringkasan ataupun ambil gist dia lah. Sebab kalau kita record mungkin macam-macam masuk kan. So dari situ dia akan buatlah minit mesyuarat. Tapi kalau kita nak record dalam Google Keep tadi yang saya dah tunjukkan, Google Keep, boleh tekan saja mic tu dan bila bercakap dia akan keluar. Tapi kalau tak pakai Google Keep, boleh saja record pakai any recorder dan kita masukkan ke dalam AI app yang boleh transcribe. Ada beberapa app lah yang boleh digunakan. Yang kita pernah pakai tu apa yang kita nak transcribe tu. Ada AI yang saya dengan Ashraf pernah gunakan, tapi sekarang ni saya biasanya pakai Google Keep je untuk saya recordkan direct ke Google Keep. Ya, kalau Google Meet, meeting dalam Google Meet, kita boleh buat auto transcribe lah, dia akan ada transcribe. Jadi as long as benda tu ditukar kepada teks, memang AI boleh buat minit mesyuarat. Okay, jadi ini adalah apa yang kita boleh buat untuk sesi pada hari ini. Saya ingat saya just nak recap apa yang kita telah sampaikan. Pertama tentang Google Keep. Yang kedua, macam mana kita boleh gunakan AI untuk enhance laporan yang kita buat secara ringkas tadi dan kita paste balik dalam Google Keep untuk kita share lah. Dan saya tunjukkan macam mana kita boleh buat slide pembentangkan dengan menggunakan gambar. Jadi saya ingat setakat itu sahaja Ashraf untuk hari ini. Kita pun nak mengejar flight ke Kuala Terengganu. Terima kasih banyak kepada semua yang menyertai kita pada hari ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh saja emailkan kepada saya, Ashraf. Kalau email saya ni ihsan@iab.org. Kalau nak minta IAB bantu pembinaan ke, boleh kita bincang lah. Boleh email kepada saya ihsan@iab.moi.gov.my. Okay, jadi jangan lupa, setakat itu saja. Ashraf, setakat itu saja. Terima kasih banyak. Dan mungkin Wani nak ambil gambar dulu sebelum kita... Terima kasih diucapkan kepada Yang Besar Dr. Ihsan bin Ismail atas perkongsian amalan aplikasi Perky dan AI dalam penyelesaian pendidikan. Kita faham kita tengah kejar masa ya, Dok, sebab flight 4.25, jadi terpaksa ambil kawal. Rasa ramai yang masih menunggu, kalau boleh lebih detail yang dia nak, mungkin di siri-siri akan datang, insyaAllah kita akan jerumus kepada perkara lebih detail lah. So tanpa mereka masa, saya serahkan kepada admin untuk itu seterusnya. Dipersilakan. Okey, para peserta boleh buka kamera, kita ambil gambar sama-sama. Selain itu, pautan kehadiran juga telah dikongsikan di ruangan chat. Boleh isi selepas ni lah. Okay, kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.